Terima kasih kepada saudara pengurusi yang dimuliakan, tetamu-tetamu kehormat, Tok Datuk, Tan Sri, Datin-Datin, para ilmuwan, ulama, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru dan seterusnya, kepada seluruh kaki tangan pengurusan Telaga Biru, dimulai dengan Tuan Haji Abdul Wahab dan juga pengurusan Storm Reader Sdn Bhd. Jadi saya akan cuba ringkaskan dan tidak masuk ke dalam bidang-bidang yang agak teknikal kerana plan pembentangan bentuknya belum dibentangkan. Jadi kalau saya terus masuk ke situ jadi makin confused. Jadi saya cuba buat umum sahaja. Jadi alhamdulillah kita dapat melahirkan produk dan juga plan multi-level marketing yang saya kira berbeza dengan multi-level marketing yang ada di pasaran sekarang ini. Yang tidak dapat saya nafikan, memang betul saya ada mengkritik multi-level marketing dalam akhbar, dalam majalah, dalam web dan dalam ceramah dan macam-macam lagi. Tetapi tidaklah saya lakukan itu kecuali untuk mendapatkan keredaan Allah dan juga untuk meningkatkan sensitiviti umat Islam yang rata-ratanya multi-level ini disertai oleh umat Islam. Dan rata-ratanya multi-level ini dipunyai oleh orang bukan Islam. Dan umat Islam yang menyertainya kelihatan, walaupun bukan semua, kelihatan tidak begitu mementingkan soal hukum hakam. Padahal bab pendapatan harta ini sangat penting dalam memberikan kesan kepada kemakbulan ibadah kita, ya. Jadi jangan kita pisahkan harta pendapatan dengan ibadah. Jadi oleh kerana itu saya cetuskan perkara ini supaya mereka berfikir semula untuk menyertai apa-apa sahaja dalam bab pendapatan ini mesti semak. Kalau tak berapa reti semak, cari orang yang pandai untuk tolong menyemaknya, itu sahaja. Lalu hasil daripada itu saya lihat tumbuh beberapa multi level yang dah establish, kemudian mempunyai penasihat syariah. Bila mana dia ada saja penasihat syariah, saya angkat tangan. Saya kata that's it, okay, boleh go ahead. Dan sekarang kita sedang tumpukan kepada yang tidak mempunyai penasihat syariah. Lalu orang mengkritik saya. Dia kata, Ustaz cakap banyak, cuba bagi satu multi level Islam. Mana dia? Saya kata saya bukan jutawan nak buat multi level Islam sendiri. Lalu saya menunggu mana-mana pihak yang sudi untuk berbincang. Ada 2, 3, 4 pihak yang sudi berbincang dengan saya. Tetapi setelah berbincang, ada yang angkat kening lalu berlalu, begitu saja. Tak serius. Mereka ingatkan boleh ubah sikit-sikit saja. Mereka tak mau ubah banyak, ya. Mereka tak mau ubah apa yang mereka ada. Mereka sebenarnya nakkan endorsement chop sahaja tanpa apa-apa perubahan. Lalu saya minta maaf, bayar apa pun saya tidak akan terima untuk memberikan endorsement tanpa apa-apa perubahan kepada akad. Oleh kerana itu, satu demi satu datang dan pergi. Akhirnya dengan berkat dan keizinan Allah SWT, dengan kesungguhan Encik Shah bersama-sama dengan Tuan Haji Wahab, dapat kita duduk sekali. Dan memang pada hari yang pertama saya memang mencadangkan satu perkara yang sangat berbeza dengan multi level. Saya ingat lagi, saya cadangkan konsep musyarakah dalam multi level. Tetapi ia tidak dianggap multi level. Okey, dia dianggap one level sahaja, dia tidak multi. Maka pandangan itu tidak doable. Okay, jadi itu masalah dia sekarang ni. Syariah satu hal, kalau kita nak buat syariah base dengan syariah compliant, dua benda berbeza. Syariah base asasnya, tapaknya daripada konsep syariah. Musyarakah, kita buat konsep multi level. Itu nampaknya suasana keadaan di Malaysia tidak mengizinkan. Itulah juga yang berlaku di perbankan Islam. Maka kalau tak boleh syariah base, kita pergi kepada yang lenient sikit, syariah compliant. Compliant maknanya patuh syariah. Asalnya bukan daripada syariah punya konsep, tapi dia mematuhi semua injunction syariah. Maka ketika itu, Storm Reader kita boleh kata dia syariah compliant, tapi bukan syariah base. Okey? Baik, jadi syariah compliant dan saya pergi kepada apa perbezaan konsep yang kita guna dengan multi level di luar sana, tanpa saya menuduh semua multi level di luar sana adalah haram. Okey, saya nak sebutkan bahawa kita nak elak syubhah. Kalau kita tidak pasti pun kita nak elak syubhah. Sebab saya dah bincang persoalan multi level dengan beberapa ulama dunia, antaranya Syekh Mufti Taqi Uthmani, seorang ulama Pakistan yang merupakan penasihat kepada Majlis Syariah Kewangan Islam sedunia.
semasa beliau datang dalam mesyuarat Majma' Fiqh Islami OIC International Fiqh Academy di Malaysia. Saya bincang dengan beliau. Beliau berkata multi level ini menyebabkan ghala'u fi si'r, iaitulah harga menjadi naik. Sebab biasanya multi level mereka punya barang jualan tu mereka letak harga yang tinggi. Rational, logicalnya ada, kerana mereka nak berikan duit daripada jualan tu mereka nak berikan kepada ejen-ejen. Berbanding dengan konvensional punya marketing, mereka guna iklan seumpama ini yang jadi mahal. Adapun multi level mereka gunakan duit itu untuk beri komisen kepada ahli. Jadi walaupun begitu, dia akan menyebabkan harga kopi yang sepatutnya certain price akan jadi lain, kerana kopi yang dijual yang jenis yang sama cuma ada sedikit add value, harga dijual dengan tinggi, maka dia akan memberikan kesan kepada seluruh kopi-kopi yang berada di pasaran. Kerana multi level, harga kopi biasa naik, kata beliau. Maka kerana itu dia kata pada saya, di telinga saya dengarnya, sangat eloklah bagi kerajaan untuk mengharamkan multi level, dia kata. Okey? Itu dia kata. Kemudian saya bincang pula dengan seorang ulama besar juga, iaitulah Syekh Dr. Abdul Sattar Abu Rodah, ulama Syria yang juga base dekat Saudi Arabia. Saya bincang panjang dalam kereta. Sebab dia juga merupakan guru saya. Bincang panjang-panjang, dia pun cuba cari konsep syariah yang menghalalkan multi level. Bincang pasal syuf'ah, tak boleh. Bincang pasal itu ini, semua tak suitable. Semua tak suitable. Lalu dia angkat tangan, dia kata susah benda ni. Susah. Benda ni pun belum banyak di negara Arab. Orang Arab belum tahu. Jadi kalau multi level di Malaysia dia pergi negara Arab, memang dahsyat lah. Memang untung lah agaknya lah. Sebab Arab belum begitu kenal multi level. Baik, jadi saya nak pergi, jadi sangkut lagi dekat situ. Kemudian saya bincang pula dengan Syekh Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Siapa-siapa ulama-ulama di sini mesti kenal punya. Okey, pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 15 juzuk. Okey. Beliau lagi dahsyat. Haram awal-awal lagi. Zub. Tak payah cakap panjang, haram. Dia bukan multi level saja haram, bursa saham tu pun haram. Semua sekali. Lagi dahsyat, ya. Baik, jadi oleh kerana itulah sangat penting bagi kita untuk menyimak perkara ini. Baik, jadi apa yang kita cuba buat sekarang ni adalah salah satu usaha dan usaha bersama. Yang pertama sekali itu, kita dalam Storm Reader harga dia tak tinggi. Harga buku yang dijual adalah sama dijual dengan cara di sini dengan dijual di tempat lain. Minta maaf kalau saya tersalah, tapi yang saya faham begitu. Betul Tuan Haji? Jadi itu yang pertama. So dia tak ada isu yang Syekh Mufti Taqi Uthmani cakap tadi tu. Tak ada isu. Baik. Kemudian yang keseterusnya, isu yang keseterusnya simsaru ala simsar, iaitu ejen di atas ejen. Ejen di atas ejen, dan kemudian ejen ni pula disuruh membuat pembelian peribadi, wajib untuk mendapat komisen orang bawah. Faham tak? Jadi contoh saya lantik orang A, you jadi saya punya wakil jual barang ni. Tapi kalau you nak dapat komisen daripada saya, you kena beli juga. So dia dah jadi jualan bersyarat. Jualan bersyarat. Dekat sini dia ada syubhah. Dia taklah confirm haram, tidak qat'i haram, tapi dia ada problem kat situ. Sebab dia mensyaratkan dua akad dalam satu, dan kemudian syarat dia itu adalah syarat yang dikira pemaksaan belian. Seolah-olah dia jadi bai'ul mukrah, belian yang dipaksa ke atas seseorang untuk dia dapat komisen orang bawah. Jadi yang itu pun kita tak ada dalam Storm Reader. Kita tak ada. Kalau boleh saya nak buang terus sebenarnya syarat ni. Tapi bincang, kita bimbang ada satu perkara lain, iaitu orang atas tak akan aktif. Maka apa yang kita buat, kita aplikasikan konsep ji'alah, ataupun dalam sebutan lainnya ju'alah. Ji'alah ataupun ju'alah ni adalah satu akad musamma, ataupun akad yang ada dalam Al-Quran, yang mana disebut dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma nafqidu su'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, dalam surah Yusuf, ya. Yang mana diceritakan dalam surah Yusuf, raja hilang dia punya piala dia, macam dia punya kayu dia macam piala dia hilang. Maka diberitahukan kepada rakyat, siapa-siapa yang boleh dapat jumpa piala raja yang hilang, maka akan diberikan hadiah sebanyak makanan sebanyak berat seekor unta. Okey, itulah akad ju'alah. Akad siapa dapat jumpa, siapa dapat perform, siapa dapat capai satu target, dia akan dapat komisen daripada orang yang meminta. Jadi inilah akad yang kita gunakan dalam konsep multi level